Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, hari ini pendidikan jasmani kita akan sambung topik kita yang seterusnya, iaitu kalau tajuk dalam konteks awak ialah siapa handal. Ini cerita dia dalam permainan kategori jaring. Minggu sebelum-sebelum ni kita dah tengok tentang permainan kategori serangan. Hari ini kita nak tengok kita nak belajar sedikit tentang permainan kategori jaring. Jom kita tengok. Yang pertama kita nak tahu dulu apa yang kita akan pelajari dalam topik ini. Yang pertama ialah melakukan pelbagai jenis servis menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan. Yang kedua, melakukan pelbagai jenis hantaran menggunakan anggota badan dan alatan yang dibenarkan mengikut situasi. Itu yang akan kita belajar dalam topik ini. Baik, mula-mula kita nak tahu apa itu permainan kategori jaring. Permainan kategori jaring ini ialah permainan yang melibatkan penggunaan tangan, kaki, ataupun raket. Maksudnya melibatkan anggota badan ataupun peralatan yang sesuai lah. Yang kedua, permainan ini dimainkan oleh dua pasukan atau individu di gelanggang atau kawasan permainan yang diubah suai. Sama ada dimainkan dalam bentuk individu ataupun berkumpulan dalam gelanggang ataupun kawasan permainan yang diubah suai lah. Yang ketiga, sasaran untuk mendapatkan mata adalah dengan mematikan bola di gelanggang lawan. Ini cara nak dapatkan mata dia ialah matikan bola di gelanggang lawan. Itu permainan kategori jaring. Baik, seterusnya apa poin penting dalam permainan kategori jaring ni? Kita tengok titik kontak. Yang pertama sekali berkenaan dengan titik kontak. Bila sebut titik kontak ni maksudnya ialah tempat ataupun kawasan di mana berlakunya sentuhan antara anggota badan atau alatan dengan bola. Kontak pada kelajuan yang maksimum untuk mendapatkan jarak hantaran yang jauh. Maksudnya bola tu di mana titik tepat perlu kita kenakan, kita sentuh. Sama ada guna tangan ataupun peralatan. Mana satu titik ataupun poin yang kita kena sentuh supaya bola yang kita sambut tadi ataupun bola yang kita servis tu dia akan pergi dengan lebih jauh ataupun lebih laju. Seterusnya ikut lajak. Perlakuan yang diteruskan selepas kontak bola supaya pemindahan daya lancar dan bola bergerak dalam kelajuan yang maksimum. Maksudnya bila kita dah sentuh bola tersebut, kita akan gunakan lajak. Kita akan gunakan lajak badan ke, lajak tangan ke supaya bola tersebut ada daya tambahan untuk pergi dengan lebih laju, lebih kencang, lebih padu. Okey. Seterusnya kemahiran asas dalam permainan jaring. Ini antara kemahiran asas yang ada dalam permainan jaring, iaitu yang pertama sekali ialah kemahiran servis, kemahiran menghantar, kemahiran menerima, kemahiran menyangga, kemahiran pukulan pepat dan kemahiran pukulan kilas. Ini antara kemahiran-kemahiran lah yang ada dalam permainan kategori jaring. Kejap lagi kita akan tengok apa contoh permainan kategori jaring yang kita ceritakan sekarang ni. Ini ialah konsep 4R dalam permainan jaring. Ini ada dalam buku teks awak, muka surat 22, 21 ke 22. Awak boleh rujuk. Konsep 4R dalam permainan jaring. Ini 4R ni, konsep ni lebih kepada macam tips. Tips apabila kita memainkan permainan jaring ni. Yang pertama sekali, R yang pertama ialah read. Apa dia read? Iaitu kenal pasti arah pergerakan bola. Kita tengok bola, kita cam bola tu bergerak ke arah mana. Kita kena kenal pasti. Kita kena baca. Baca pergerakan bola. Kemudian respon ialah tindak balas lah. R kedua ialah respon. Pilih pergerakan yang berkesan untuk menghampiri bola. Contoh bola dihantar jauh ke sebelah kanan kita. Apa cara kaedah pergerakan kita yang paling cepat untuk kita hampiri bola tersebut, untuk kita sambut bola tersebut. Kemudian R yang ketiga ialah react. Jadi bersedia untuk kontak dengan bola. Kita bersedia untuk sentuh bola, untuk balas balik pukulan bola. Dan R yang keempat ialah recover. Apa dia recover? Recover ialah kembali ke kedudukan asal dan bersedia dengan tindakan selanjutnya. Contoh kita dah ambil bola sebelah kanan tadi. Adakah kita kena duduk sebelah kanan saja tersebut? Tidak. Kita akan kembali pada kedudukan asal kita. Dan bersedia untuk sambut bola yang seterusnya. Okey. Ini ialah contoh permainan dalam kategori jaring. Sekurang-kurangnya ada 5 dekat sini. Contohnya bola tampar, sepak takraw, badminton, tenis dan pingpong. Senang je awak nak kenal permainan kategori jaring ni. Permainan kategori jaring ni dipisahkan oleh jaring, net. Bola tampar ada net. Sepak takraw pun ada net. Badminton pun ada net. Tenis pun ada net dan pingpong pun ada dia punya net.
Cumanya bezanya ada yang menggunakan peralatan, ada juga yang menggunakan anggota badan sahaja. Contoh bola tampar banyak menggunakan anggota badan saja, iaitu tangan. Tangan. Sepak takraw gunakan anggota badan juga, itu menggunakan kaki dan juga kepala. Badminton menggunakan peralatan, itu raket. Tenis pun menggunakan peralatan, raket tenis, dan pingpong pun menggunakan peralatan, itu bat pingpong tu. Okey. Baik, dekat sini kita akan tengok contoh kemahiran servis dan kemahiran menghantar dalam permainan jaring, jenis-jenis permainan jaring yang tadilah. Yang pertama kita tengok sepak takraw. Kita tengok macam mana kemahiran servis. Kita tengok sepintas lalu je lah. Okay, tengok macam mana dia minta bola. Tengok. Itu cara servis dia lah. Menghantar bola ke gelanggang lawan. Pada servis ni permulaan permainan lah. Dia cuba hantar ke bola ke kawasan lawan, ke gelanggang lawan. Hantar bola, kalau boleh hantar bola tu biar pihak lawan susah nak ambil bola. Contohnya macam takraw ni dia hantar bola dengan kaedah rejaman daripada atas. Okey, seterusnya okey. Kita akan tengok yang seterusnya. Permainan kategori jaring seterusnya, servis apa ni? Okey, ini ialah permainan bola tampar. Bola tampar, macam mana cara nak servis permulaan bola tampar. Tengok. Okey, ini servis yang pertama lah contohnya. Ini servis yang kedua ni. Satu servis daripada bawah, lagi satu servis daripada atas. Okey, ni kaki dia tak boleh lebih daripada line gelanggang lah. Dia akan servis bermula luar daripada gelanggang. Kalau sepak takraw tadi dalam gelanggang, tapi bola tampar ni dia kena servis luar daripada gelanggang. Dia tak boleh masuk dalam gelanggang. Waktu servis sajalah. Awak tengok macam mana dia servis. Dia servis daripada bawah. Awak tengok, ini yang dikatakan titik kontak tadi ni. Dia akan gunakan titik kontak yang paling berkesan untuk bagi bola ni lebih laju, lebih kencang dan lebih jauh hantarannya. Okey. Dan juga titik kontak dan juga dia ada gunakan lajak tadilah. Dua tadi, titik kontak dan lajak. Lajak tu di mana dia akan lajak dia pergi badan dia sekali. Dia terus bawa badan dia sekali. Ini servis daripada atas lah. Okey. Kita tengok servis yang seterusnya. Ini ialah servis badminton lah. Permainan badminton. Servis permainan badminton. Sikit. Okey. Tengok macam mana kedudukan tangan dan kedudukan badan dia. Dia akan bawa badan dia ke depan sedikit dan tolakkan bola tu. Ni servis kilas lah. Servis kilas. Dia ada satu lagi servis badminton. Dia ada lagi satu servis. Servis daripada bawah tu. Untuk servis jauh tu. Servis hantaran pepat tadi. Ni kilas. Okey. Ini seterusnya kita akan tengok permainan kategori jaring. Ni contohnya tenis. Tadi badminton, ini kita tengok tenis. Macam mana? Adakah sama daripada segi kemahiran hantaran dia ataupun kemahiran servis dia? Kita nak tengok. Okey. Tip that may help you hit a more fluid and faster serve. Try tossing lower than you normally do. Now, I'm definitely not saying that you should hit with a bent arm and that you should only toss the ball as high as your head. But you don't want to be tossing so high. Okay, tindakan yang pertama dia cakap, jangan toss bola, maksudnya jangan lambung bola terlalu tinggi. Lambung bola sedikit ke atas sahaja. Permulaan servis lah. Kita tengok macam mana dia servis.
Tengok. Dia akan toss bola ke atas, tak terlampau tinggi. Kemudian dia akan pukul bola tersebut. Tengok lagi sekali. Dia toss bola tidak terlampau tinggi dan dia pukul bola tersebut. Okay, last. Okey, itu kemahiran servis bagi permainan tenis. Kemudian kita tengok pula kemahiran servis untuk permainan apa pula ni? Permainan pingpong. Ni permainan pingpong. Okey. Permainan pingpong pun ada macam-macam jenis. Servis lah. Backspin serve. Ni backspin serve. Di mana bila dia servis bola tersebut, bola tu tidak akan pergi secara laju. Tetapi bola tu akan pergi secara berpusing-pusing. Jadi pihak lawan sukar nak sambut bola tersebut. Sebab apa? Bila kata kemahiran servis ni, kalau boleh servis bola mestilah servis dalam keadaan yang pihak lawan susah nak ambil. Sebab tu dia ada macam-macam skill, macam-macam kemahiran. Ni long fast serve. Ini yang kemahiran laju lah, bola laju. Pun pihak lawan susah nak ambil sebab laju. Yang tadi bola tu dalam keadaan spin, berpusing, pun susah nak ambil. Yang ini bola laju pun susah nak ambil. Long fast serve. Tengok awak tengok video ni, dia cari titik kontak yang paling berkesan. Dia cari titik kontak yang paling berkesan untuk buat servis bola tersebut. Okey. Ada apa lagi? Ada side under spin serve. Ini dia serve dan bola tu akan spin ke arah sisi pihak lawan. Jadi pihak lawan akan tertipu. Mula dia ingatkan bola akan straight pada dia, tetapi rupanya bola akan spin pergi ke tepi. Sama ada ke tepi kanan ataupun ke tepi sebelah kiri. Okey. Jadi macam-macam kemahiran servis ni kalau kita nak belajar. Yang ni kita cuma sekadar kita lihat dulu yang asas. Awak tengok ni ada hook under spin serve, macam-macam macam-macam. Okey. Baik, itu sahaja murid-murid untuk hari ini kita dah belajar tentang kemahiran asas ataupun kemahiran servis lah, kemahiran menghantar dalam permainan kategori jaring. Insya-Allah minggu depan kita akan bersambung lagi pada topik yang seterusnya. Assalamualaikum.